Didik TV KPM. Okey, jadi sekarang kita beralih kepada faktor yang kedua. Tadi ada 3 faktor kan? Ini faktor yang kedua. Jadi faktor ini adalah kepekatan larutan aqueous. Okey. Dan kalau kepekatan larutan aqueous, sekiranya ion halida berkepekatan tinggi hadir dalam larutan. Maksudnya kalau tak ada ion halida, faktor ini tidak mempengaruhi. Oh. Jadi saya nak tanya Akmal, Hah? boleh tak bagi contoh ion halida? Seingat saya lah cikgu kan, ion bromida Pandai anak murid saya ni. dan juga ion bromida Ya, dan satu lagi. juga ion klorida. Ya, betul. Okey. Jadi, di anod, ion halidah terpilih sekiranya berkepekatan tinggi. Maksudnya syarat pertama, kalau ada halidah, kena tengok kepekatan. Oh, Kalau okey. ada halidah. Kalau tak ada halidah, tak payah tengok. Okey, jadi contohnya ion klorida Cl negatif, ion iodida I negatif dan ion bromida Br negatif. Itu hanya jadi faktor ini hanya mempengaruhi di anod. Di katot kita pakai balik faktor yang pertama tadi iaitu nilai EPY. Membandingkan nilai yang diberi. Macam tu. So yang mana lebih positif kita yang akan ternyahcas. Baik. Okey, memandangkan di katot dia masih menggunakan faktor yang pertama kita dah bincang tadi supaya tidak membazir masa, kita terus kepada anod. Apakah perubahan yang berlaku dan bagaimana ia mempengaruhi. Alright. Okey, jadi mula-mula kita buat sedikit latihan untuk larutan aqueous. Contohnya apa maksud yang berkepekatan tinggi? Okey, kalau contoh pertama ni, cuba lihat. Larutan pekat natrium bromida. Adakah faktor kedua ni mempengaruhi? Yang ini cikgu saya rasa adalah cikgu. Kenapa tu? Sebab kan tadi kan cikgu ada cakap kan, kita dah belajar tadi yang mengenai katot dan juga anod. Jadi kalau dia punya jawapannya dia positif cikgu. Betul tak? Kalau kita tengok ada hidrogen dekat situ yang positif, yang Na tu apa cikgu? Ion natrium. Natrium. Dan seterusnya di anod adalah ion bromida, Bromida datangnya daripada natrium bromida tu, Okey. dan ion hidroksida datang dari air. Jadi ion bromida dengan hidroksida tertarik ke anod sebab anod bercas positif kan. Okey. Tetapi disebabkan dia larutan pekat. Oh, dia ada hidrogen di situ. Ion hidrogen. Kita lihat contoh yang kedua, kalau asid hidroklorik ini adalah ion yang hadir dan tertarik ke anod dan katot. Dan contoh yang ketiga, ini adalah asid hidroklorik juga tetapi kemolaran berbeza. Untuk yang pertama kalau kita lihat, okey, saya tutupkan yang katot sebab kita dah belajar tadi tentang nilai EPY. Jadi kita fokus kepada faktor kepekatan sahaja. Jadi untuk yang pertama, larutan pekat natrium bromida. Maksudnya tadi kan syaratnya berkepekatan tinggi. Jadi memandangkan dia pekat, maka yang akan terpilih untuk nyahcas adalah ion bromida. So sebabnya berkepekatan tinggi. Dan untuk yang kedua, okey, kita bandingkan terdapat 2 HCl dua asid hidroklorik tetapi kemolaran iaitu kepekatan berbeza. Yang pertama adalah 0.0001 mol per dm padu. Manakala yang ketiga tu adalah 0.01. Jadi yang 0.0001 tu cair. Apabila dia sangat cair, maka faktor kedua tu tidak, sebab ion klorida itu cair. Kita punya syarat ialah berkepekatan tinggi. Maka ion hidroksida terpilih untuk nyahcas. Dan seterusnya untuk asid hidroklorik yang berkepekatan tinggi iaitu 0.01, maka ion klorida terpilih untuk nyahcas. Jadi seterusnya, marilah kita lihat video untuk aktiviti aktiviti elektrolisis asid hidroklorik 0.1 mol per dm padu. Iaitu asid ni dianggap pekat 0.1 tu pekat. Okey. Jadi marilah kita lihat video. Okey. Let's go. Okey. Jadi untuk eksperimen ini, ia juga melibatkan pembebasan gas. Jadi kita masih menggunakan sel elektrolisis dengan 2 tabung uji ditelangkupkan pada setiap elektrod Okey, untuk mengumpulkan gas. Dan apabila kita melihat perubahan semasa tindak balas, nampak tak gelembung gas tidak berwarna? Betul cikgu. Terbebas Jadi apakah hasil yang terbentuk?
Di anod, gas kehijauan berbau sengit. Memandangkan kita di studio tengok video je, kita tak adalah bau sengit dan sebagainya. Tapi bila kita buat di makmal memang nampak. Dan di anod, gas itu menukarkan litmus biru ke merah dan seterusnya melunturkannya. Okey. Jadi nampak tak perubahan dia? Biru menjadi merah dan seterusnya melunturkannya. Jadi itu adalah ujian pengesahan gas klorin. Maksudnya di anod yang terhasil adalah gas klorin, manakala gas yang terhasil di katod tu, cuba kita lihat ujiannya. Bunyi pop kedengaran apabila kayu uji menyala dimasukkan ke dalam tabung uji mengandungi gas. Sebenarnya ada bunyi pop Okey. Jadi hasil di anod gas klorin, hasil di katod gas hidrogen. Jadi marilah kita lihat apakah persamaan setengah untuk setiap tindak balas tersebut. Jadi kita sambung dari tadi, pemilihan ion untuk nyah cas di anod disebabkan kepekatan tinggi ion klorida. Jadi ternyacas. Dan apakah persamaan setengah di anod? Jadi ion klorida menderma elektron untuk membentuk gas klorin iaitu Cl2. Okey. Itulah gas kehijauan berbau sengit. Klorin tu macam klorin yang kita guna cuci kolam renang tu ke? Bau tu memang bau sengit macam tu lah. Tapi bila pembebasan gas di makmal memang kuat, sebab tu tidak boleh dibuat di studio. Okey. Di makmal. Yes. Jadi ini adalah proses pengoksidaan kerana ion klorida menderma elektron. Baik, cikgu. Okey. Jadi itu adalah hasilnya Okey. Jadi kalau kita lihat pemerhatian tadi gas kehijauan berbau sengit menukarkan litmus biru ke merah dan melunturkannya. Maksudnya murid mesti menjawab litmus biru ke merah dan melunturkan. Tak boleh terus biru terluntur, tak boleh. Okey. Okey. Sebab tu saya highlight di situ Okey, dan itulah yang hasil eksperimennya. Okey, jadi seterusnya kita beralih kepada faktor yang ketiga iaitu jenis elektrod. Okey, seperti biasa untuk katod kita masih menggunakan faktor yang pertama iaitu ion dengan nilai piawai yang lebih positif atau kurang negatif akan terpilih untuk nyah cas. Tetapi di anod, sekiranya kita macam eksperimen tadi kita gunakan elektrod karbon. Elektrod karbon tu lengai, tidak terlibat dalam tindak balas. Yang ini sekiranya kita gunakan elektrod aktif seperti kepingan kuprum, kepingan argentum. Okey, argentum ialah sebenarnya perak. Kuprum ialah tembaga. Okey. Jadi nama kimia dia kuprum dengan argentum. Kalau kita gunakan logam ini sebagai elektrod, maka tiada anion dinyah cas di anod. Tetapi apa yang berlaku? Atom logam iaitu yang kuprum mengion menderma elektron. Atau kalau digunakan argentum, ia akan mengion untuk menderma elektron. Okey. Jadi untuk ini kita boleh bandingkan, ini eksperimen. Maksudnya kita buat dua eksperimen, satu dengan elektrod karbon dan satu dengan elektrod kuprum untuk membandingkan perbezaan pemerhatian. Okey. Jadi marilah kita tonton sama-sama video eksperimen elektrolisis larutan kuprum sulfat. Okey, jadi ini adalah faktor jenis elektrod di mana kita menyediakan dua set eksperimen. Okey, set A menggunakan elektrod karbon, manakala set B menggunakan elektrod kuprum. Okey, jadi elektrod itu dipasang kepada klip buaya dan elektrod direndam di dalam elektrolit. Larutan biru itu adalah larutan kuprum sulfat. Okey. Dan ada bacaan di situ. Jarum ammeter terpesong. Maksudnya terdapat aliran elektrik, arus elektrik di kondaksi. Okey, dan apakah pemerhatiannya? Kita dapati di katod terdapat enapan perang. Manakala di anod gelembung gas tidak berwarna. Okey. Dan kita ulangi eksperimen iaitu kali ini dengan elektrod kuprum. Okey. Okey.
Okey, kepingan kepingan logam kuprum sebelum ni perlu digosok dengan kertas pasir untuk membuangkan lapisan oksida dan seterusnya dipasang kepada klip buaya, direndam di dalam elektrolit. Pemerhatian, okey, anod menjadi nipis, katot menjadi tebal. Keamatan warna biru larutan kekal sama. Jadi, ini adalah perbandingan satu dengan elektrod karbon dan satu lagi dengan elektrod kuprum. Jadi yang berbeza adalah pemerhatian pada anod. Okey? Jadi Wah. Saya macam kalau boleh lah cikgu kan, kalau boleh kita buat eksperimen tu dekat sini kan. Tapi tak apalah. It's okay. Okey, seterusnya ini dia. Mungkin cikgu boleh terangkan orang kata secara ni pula kan. Tadi video. Tadi video, sekarang ini adalah gambar rajahnya. Gambar rajahnya. Jadi set A menggunakan elektrod karbon dan set B elektrod kuprum yang telah dibuat tadi. Jadi saya akan jelaskan. Okey, ion yang tertarik ke elektrod memang tertarik adalah sama. Cuma masa nyahcas yang berbeza. Jadi di anod yang tertarik adalah ion sulfat dan ion hidroksida. Sebab sulfat tu datang dari kuprum sulfat. Dan untuk katod, ion kuprum 2 dan ion hidrogen tertarik. Okey. Jadi persamaan setengah bagi nyahcas di katod sebelah kanan katod kan? Di katod ion kuprum 2 positif menerima 2 elektron membentuk kuprum. Kuprum tu logam kuprum lah. Tetapi di anod ia tidak berlaku seperti yang kita bincang untuk faktor pertama. Okey, tetapi kuprum, atom kuprum menderma 2 elektron untuk membentuk ion kuprum. Maksudnya logam kuprum tu ada atom kuprum kan? Atom tu bila derma dia akan menjadi ion, ion tu akan larut dalam air. Maksudnya logam tu makin lama makin larutlah, atom tu jadi ion, masuk ke larutan. Sebab tu dia menjadi nipis. Manakala yang di katod, cuba lihat, ion kuprum datang dari mana? Larutan. Ion kuprum dari larutan menerima elektron membentuk atom. Jadi atom tu terenak pada kepingan kuprum. Jadi makin lama makin tebal. Itulah sebabnya cikgu kan. Ya. Dan dari segi prosesnya, di anod adalah proses pengoksidaan sebab menderma elektron dan di katod proses penurunan sebab menerima elektron. Okey, jadi hasilnya kalau ditanyalah apakah hasil yang terbentuk di anod ion kuprum 2. Tak boleh sebut kuprum ion kuprum 2, Cu2 positif dan di katod logam kuprum. Okey, ini dari segi pemerhatiannya pula. Okey, dari segi elektrolit ada sedikit pemerhatian, perbezaan dari pemerhatian. Okey, untuk yang set A yang menggunakan elektrod karbon, keamatan warna biru berkurang. Keamatan warna biru berkurang maksudnya kalau birunya biru pekat lama-lama jadi biru yang lebih makin pudahlah warna dia. Tapi kita tak boleh gunakan warna pudar untuk menjawab soalan. Okey. So perkataan yang sesuai keamatan warna biru berkurang. Dan untuk yang sebelah kanan tu dengan elektrod kuprum, keamatan warna biru tidak berubah. Mengapa? Sebab untuk yang elektrod karbon yang sebelah kiri tu, dari larutan ion kuprum menerima elektron, dia terenap ke elektrod karbon. Maksudnya daripada larutan makin lama kepekatan ion kuprum berkurang. Jadi warna pun makin lama makin pudar. Tetapi untuk yang elektrod kuprum, sebelah anodnya dari atom tu masuk ke larutan. Untuk katod, ion tu menerima elektron dan terenap. Maksudnya bagi setiap atom yang mengion sebelah sini, satu ion membentuk atom. Maksudnya kadar pembentukan ion sama dengan kadar pengionan kuprum. Jadi, kepekatan larutan kuprum 2 sulfat kekal sama. Ion yang masuk sama dengan ion yang naik. Okey, itu dia cikgu. Latihan ni. Okey. Teruskan cikgu. Kita berehat seketika untuk... tak apa, kita sambung je. Okey, boleh je. Kita sambung cikgu. Sebab saya tak sabar tadi. Inilah masa untuk saya menunjukkan sama ada saya faham ke atau tidak apa yang cikgu ajarkan kepada saya tadi kan. Cikgu, nanti tolong saya ya. Okey, boleh. Sebenarnya di sini saya sediakan latihan dengan 4 jenis bahan semuanya larutan aqueous dan elektrodnya ada yang berbeza. Jadi sekarang cabarannya adalah
Akmal kena fikirkan apakah faktor yang mempengaruhi di anod dan katot. Okey, jadi mula-mula petuanya, walaupun kita belajar tadi 3 faktor, mula-mula kita belajar nilai E piawai, yang kedua kepekatan ion halida dan yang ketiga jenis elektrod. Tetapi bila menjawab soalan, Akmal kena tengok yang jenis elektrod dulu. Senang nak jawab. Elektrodnya apa? Kalau bukan, dah tahu apakah yang apa yang berlaku di anod. Contoh mungkin cikgu boleh bagi dulu nanti kejap lagi kan cikgu macam mana nak jawab yang kalau yang first elektrod karbon tu dulu, yang first tu cikgu. Okey. Yang kuprum, ion kuprum bersama dengan macam mana saya nak sebut ni cikgu? SO Kuprum sulfat. kuprum sulfat. Kuprum sulfat. Okey. Jadi kalau kita lihat yang kuprum sulfat aqueous dengan elektrod karbon yang pertama tu memandangkan dia menggunakan karbon, maksudnya faktor elektrod tidak ada. Okey. Lepas tu dia tidak ada ion halida. Maka peraturannya adalah faktor 1 nilai E piawai untuk anod dan juga katot. Okey. Jadi kita akan membandingkan nilai E piawainya. Sebenarnya saya dah sediakan jadual untuk Akmal rujuk. Yang ini kan cikgu? Sepatutnya boleh rujuk jadual ini. Ya? Yes. Kalau nilai tidak diberi, kita boleh merujuk nilainya untuk mengenal pasti ion mana yang ternyacas. Untuk yang kedua, ion kuprum sulfat dengan elektrod kuprum. Jadi apabila elektrodnya kuprum iaitu logam aktif, jadi di anod faktor yang mempengaruhi adalah jenis elektrod. Tetapi di katot masih sama nilai E piawai. Di katot biasanya sama nilai E piawai. Dan kalau di ion nyahcas katot pun kuprum juga cikgu kan? Ion kuprum. Ya. Sebab dia punya faktor adalah sama. Tetapi di anod memandangkan menggunakan logam aktif, kuprum mengion. Okey. Okey, dia makin nipis kan? Okey. Seterusnya asid hidroklorik tapi ada pekatan cair. Cair maksudnya dia ada klorida, tetapi faktor yang kedua tadi, faktor kepekatan tidak mempengaruhi. Kalau tidak mempengaruhi, maka faktor yang mempengaruhi adalah nilai E piawai. Jadi kita bandingkan sahaja nilai daripada jadual tadi untuk mengenal pasti ion yang mana ternyacas. Kalau yang ni pula sebab dia yang ni pekat pula cikgu kan? Sebab ada klorida dan pekat. Jadi ion nyahcas anodnya adalah ion klorida. Betul. Sebab kepekatan ion tu tersendiri dan juga dia punya katot adalah ion hidrogen. Okey. Maksudnya dari sini cikgu kalau kita ada yang jadual ni dia akan dapat membantu kita untuk menjawab soalan ini. Betul cikgu? Ya betul. Ini Didik TV KPM